Salam sejahtera anak-anak murid cikgu. Apa khabar hari ini? Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini kita akan belajar pendidikan moral tahun 6 dan kita akan masuk dalam unit yang baru iaitu unit 3 dengan tajuk Kempen Kemanusiaan Tanggungjawab Bersama. Objektif kita pada hari ini ialah kita dapat menceritakan kempen kemanusiaan yang dijalankan di dalam negara. Tapi sebelum tu, cikgu nak membawa anda semua ke suatu dimensi di mana anda akan menyaksikan bagaimana bencana yang menimpa di dalam dunia masa kini. Kejadian tsunami yang telah berlaku tak lama dahulu, gempa bumi, tanah runtuh yang pernah berlaku di Cameron Highland dan beberapa tempat di dalam Malaysia, banjir besar yang baru-baru ni telah melanda di dalam negara kita. Kejadian letusan gunung berapi yang banyak mengorbankan nyawa. Ribut taufan yang ada kalanya meranapkan sebuah daerah. Puting beliung. Dan yang akhir sekali tidak ketinggalan juga banjir lumpur. Marilah kita sama-sama menghayati apakah yang dimaksudkan dengan bencana. Bencana ditakrifkan sebagai insiden yang berlaku secara mengejut dan bersifat kompleks, sama ada semula jadi ataupun kerana faktor manusia. Apa ya faktor manusia? Ya, kerana kecuaian manusia. Contoh, menara ataupun menggali bukit-bukit untuk membuat rumah-rumah untuk pembinaan, membuang sampah merata tempat, terutamanya di longkang-longkang, parit-parit. Ini adalah faktor manusia. Okey, cikgu teruskan. Ia boleh melibatkan kehilangan nyawa atau kecederaan, kemusnahan harta benda atau alam sekitar serta menjejaskan aktiviti masyarakat setempat. Tahap keterokan yang dialami bergantung pada daya tahan penduduk terjejas dan keupayaan mereka untuk kembali pulih. Setelah anda mengetahui maksud bencana alam itu, maka marilah sama-sama kita dengarkan perkongsian yang telah dilakukan adik Yap Hin, iaitu perkara yang telah dilakukan semasa menjadi sukarelawan bersama bapanya bagi membantu mangsa bencana alam Taufan Haiyan yang telah berlaku di Filipina pada November 2013. Okey, mari kita dengarkan ya. Selasa, 10 Disember 2013. Negara kita banyak menjalankan kempen kemanusiaan bagi membantu mangsa pelarian, banjir dan gempa bumi yang berlaku di dalam dan di luar negara. Saya ingin berkongsi pengalaman semasa melibatkan diri dalam kempen kemanusiaan bagi membantu mangsa Taufan Haiyan yang berlaku di Filipina. Saya telah mengikut bapa yang menjadi sukarelawan dalam kempen tersebut yang berlangsung selama 2 hari di Pusat Dagangan Dunia Putera Kuala Lumpur. Pada hari pertama, saya ditugaskan oleh bapa menyusun kerusi untuk acara perasmian kempen. Kemudian, saya ditugaskan di sudut pameran untuk menampal poster dan gambar.
Saya juga perlu memastikan kawasan pameran bersih dan kemas. Pada hari kedua, saya bertugas di sudut kutipan derma. Saya diberi tanggungjawab untuk mengutip derma daripada orang ramai. Satu sudut khas turut disediakan untuk membolehkan orang ramai menderma barangan seperti makanan, pakaian dan peralatan lain. Saya berpuas hati kerana dapat melaksanakan tanggungjawab bersama-sama dengan bapa dan rakyat Malaysia demi menjayakan kempen kemanusiaan tersebut. Saya berharap semoga usaha ini dapat meringankan beban mangsa taufan harian. Marilah kita rakyat Malaysia berdoa agar mangsa tersebut tabah menghadapi dugaan hidup. Ya, anak-anak murid cikgu, betapa murninya jasa adik Yap En, ya, kerana telah membantu bersama-sama dengan bapanya untuk mengutip derma bagi mangsa taufan harian ini, ya. Dan kita berharap diri kita juga akan menjadi seperti dia. Okey, kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Bagaimanakah cara Yap Hin melaksanakan tanggungjawabnya untuk menjayakan kempen kemanusiaan? Ya, kalau kita masih ingat lagi, ada beberapa perkara yang telah dilakukan oleh Yap semasa kempen kemanusiaan tersebut. Siapa ingat? Apa ya? Jom kita bincang bersama-sama. Yang pertama, ya, kalau kita masih ingat lagi, pada hari pertama, beliau telah menyusun kerusi untuk acara perasmian kempen. Kemudian selepas itu, beliau telah menampal poster dan gambar di sudut pameran dan akhir sekali menjaga kebersihan kawasan pameran agar kemas. Okey, ketiga-tiga ini telah dilakukan oleh beliau pada hari pertama. Bagaimana pula dengan hari kedua? Ya, beliau telah bersama-sama dengan bapanya mengutip derma daripada orang ramai di sudut kutipan derma yang telah disediakan. Tapi ingat ya, sudut ini untuk mengutip derma dari segi kewangan. Tetapi ada juga sudut yang lain untuk menerima sumbangan berupa apa tadi? Ya, makanan, peralatan yang lain-lain, ya. Okey, bagus. Kalau macam tu, kita teruskan pelajaran kita. Sebenarnya ada banyak contoh-contoh kempen kemanusiaan yang dijalankan di dalam negara kita. Orang-orang Malaysia adalah orang-orang yang berhati mulia, yang saling membantu-membantu sesama manusia. Okeylah, apakah contoh kempen kemanusiaan lain yang dijalankan di dalam negara kita? Okey, mari. Yang pertama, bantuan kemanusiaan COVID-19, kempen kemanusiaan untuk rakyat Palestin, kempen bantuan rakyat Rohingya, dan kempen RM1 untuk anak-anak Syria. Ya, begitu banyak kempen yang telah dilaksanakan oleh rakyat Malaysia bagi membantu rakyat-rakyat di luar sana. Begitu juga rakyat-rakyat di dalam negara kita. Itu terlalu banyak untuk kita perkatakan. Dan apa tugasan kamu? Ya, cuba kamu senaraikan apakah kempen selain daripada yang telah cikgu senaraikan di sini yang anda tahu yang boleh anda senaraikan. Nanti kita boleh bincang bersama-sama. Okey, anak-anak cikgu, yang terakhir sekali ialah tugasan. Tugasan yang perlu anda lakukan. Ada dua perkara yang perlu anda sediakan dahulu, iaitu sediakan buku tulis kecil bergaris 1 dan kemudian
Buka buku teks pendidikan moral muka surat 19 hingga 20. Dan soalannya ialah, nyatakan cara Yap Hin melaksanakan tanggungjawabnya untuk menjayakan kempen kemanusiaan tersebut. Dan yang kedua, berikan beberapa contoh kempen kemanusiaan lain yang dijalankan di dalam negara kita. Kalau anda betul-betul perhatikan tadi, dalam video cikgu ni telah pun menyediakan jawapan bagi soalan-soalan tersebut. Maka, jangan lupa buat rujukan bagi menyiapkan tugasan anda. Okey, anak-anak cikgu, kita telah berada di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu kembali di lain masa. Jaga kesihatan, jaga penjarakan, sanitasi tangan. Okey? Kerana minggu hadapan kita akan bersekolah. Jangan lupa tu, jumpa di sekolah nanti. Bye!